Hari ini, dengan firman Tuhan yang bertajuk, orang yang bergantung pada firman Tuhan dan orang yang mengingkarinya. Marilah mengambil masa untuk melihat nasib terakhir bagi orang yang bergantung pada firman Tuhan dan yang tidak. Firman Tuhan sangat berkuasa. Ia dapat membangkitkan orang yang telah mati. Ada kekuatan untuk mengampuni dosa-dosa yang dilakukan di syurga, memberikan kehidupan kekal, serta membimbing kita ke kerajaan syurga. Ada kekuatan untuk melantik kita sebagai imamat diraja di syurga. Tuhan memiliki kekuatan yang besar. Jadi kita mungkin bertanya, memandangkan Dia menciptakan langit dan bumi dengan satu firman-Nya, bukankah Dia dapat memenuhi kerja penyelamatannya dengan satu firman yang sama? Mungkin Dia memiliki kekuatan untuk membuat semua orang mendengar firman-Nya, bertaubat dan kembali. Sekiranya Tuhan mempunyai kekuatan seperti itu, mengapa Dia menyuruh kita melakukan kerja penginjilan? Tuhan telah memberikan semua jawapan terhadap mengapa Dia melakukannya. Tuhan meminta sesuatu kepada manusia, bukan kerana Dia tidak berkuasa, tetapi ada beberapa perkara yang Dia ingin capai melaluinya. Jika kita memahami hal ini sepenuhnya, kita tidak akan mengingkari firman Tuhan. Hanya orang yang menyedari kehendak Tuhan dapat melakukan kerjanya. Tuhan dapat membimbing orang Israel memasuki tanah Kanaan melalui jalan yang sangat baik dan pendek, bukan melalui padang gurun. Namun, Dia membiarkan orang Israel mengalami pelbagai jenis penderitaan selama 40 tahun. Tuhan menjadikan persekitaran seperti itu untuk apa? Kalian semua, hanya dengan satu firman, Tuhan menciptakan bumi, laut, burung-burung di udara, dan pelbagai jenis pokok. Dia memisahkan darat daripada laut. Adakah anda percaya semua ini? Tuhan menciptakan langit dan bumi yang tidak wujud sebelumnya. Terlalu mudah bagi Dia untuk mengumpulkan semua manusia yang telah diciptakannya. Walaupun begitu, ada sebab Dia melakukannya melalui kita, bukan? Beritakanlah Injil. Sewaktu kamu memberitakan Injil, kadang-kadang kamu akan mengalami banyak penderitaan dan penganiayaan. Adakah terdapat ibu bapa yang suka melihat anak-anak mereka mengalami penganiayaan dan penderitaan? Dia ada ibu bapa seperti itu. Walaupun begitu, ada sebab Tuhan membiarkan kita mengalami penderitaan seperti itu. Kita dapat mencari jawapannya dalam sejarah orang Israel dibebaskan dari Mesir dan memasuki Kanaan 3,500 tahun yang lalu. Yang terjadi sebagai bayangan. Orang yang bergantung pada firman Tuhan selalu melihat mukjizat dalam kehidupannya. Tetapi orang yang mengingkari firman-Nya tanpa bergantung padanya tidak ada pilihan selain hidup dalam persekitaran seperti neraka. Orang itu tidak dapat tinggal dalam kebenaran. Dan pada akhirnya, mereka semua akan dimusnahkan sama seperti orang Israel. Mereka bertindak bodoh dengan melupakan Tuhan melalui banyak godaan dan penghujatan di sekeliling mereka dan melupakan tujuan asalnya ketika mereka keluar dari Mesir. Kita mesti ingat bahawa orang seperti ini akan meninggalkan Tuhan. Sekiranya Tuhan melakukannya, ia mengambil masa kurang dari 1 saat atau 1 minit. Namun, ada sebab Tuhan menunggu dan menunggu lagi. Hari ini, marilah mencari jawapannya melalui firman Alkitab. Pertama sekali, marilah memastikan kekuatan firman Tuhan. Buku Kejadian bab 1 ayat 1. Pada mulanya, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Tuhan melihat bahawa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Tuhan menamai terang itu siang. Dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Tuhan menjadikan cakrawala dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya dan jadilah demikian.
Lalu Tuhan menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Di sini, kita dapat menyadari sesuatu yang penting. Apakah alat yang Tuhan gunakan dalam kerja penciptaan? Firman-Nya. Segala sesuatu dijadikan menurut apa yang Tuhan katakan. Jika Tuhan berkata, malaikat syurgawi, kumpulkanlah semua ahli keluarga syurgawi, termasuk yang bongsu. Tempat ini akan dipenuhi. Itu akan dilakukan segera. Tuhan dapat mencari semua anak Sion, bahkan yang bongsu pun, dalam sekelip mata. Tuhan juga dapat mengalahkan semua orang jahat dalam sekelip mata. Di dalam buku Matius bab 13, apabila hamba-hamba bertanya, adakah Tuhan hendak kami mencabut lalang itu? Tuhan menjawab, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Mengapakah Tuhan membiarkan kita membesar dalam persekitaran seperti itu? Kita harus mencari kehendak Tuhan dalam hal ini. Kita mesti ingat bahawa segala sesuatu di dunia ini mengandungi kehendak Tuhan. Hanya dengan melihat sejarah penciptaan dalam buku Kejadian bab 1, kita dapat memahami dengan mudah betapa kuatnya firman Tuhan. Dapatkah langit diciptakan oleh kekuatan manusia? Dapatkah bumi diciptakan oleh kekuatan manusia? Namun, Tuhan tidak menggunakan alat apapun, tetapi hanya melalui firman. Dia menciptakan semuanya. Kalian semua, kerja penyelamatan dapat diselesaikan dalam sehari. Jika Tuhan mengatakan, itu akan berakhir dalam sehari. Dan ia juga dapat diselesaikan dalam sesaat. Jika dia berkata, itu akan berakhir dalam sesaat. Kita sedang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang mempunyai kekuatan sedemikian. Marilah teruskan dengan buku 2 Petrus bab 3 ayat 5. Mereka sengaja tidak mahu tahu bahawa oleh firman Tuhan, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Orang yang tidak mengikut kehendak Tuhan dan mengingkari firman-Nya, sengaja melupakan hakikat bahawa semuanya dijadikan oleh firman-Nya. Di dalam buku 2 Petrus bab 3, ayat itu menekankan juga bahawa langit dan bumi dijadikan melalui firman Tuhan. Dalam Alkitab, kandungan ini nampaknya terbahagi kepada beberapa bahagian. Namun, apabila kita mencantumkan semuanya, kita dapat menyadari bahawa firman Tuhan mempunyai kekuatan hebat kerana segala sesuatu dapat diselesaikan menurut firman-Nya. Sama seperti bumi dan persekitaran kita pun dijadikan melalui firman-Nya. Marilah melihat buku Lukas bab 5 ayat 1. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Tuhan. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, iaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi kerana..." Apa? "Kerana engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jalan mereka mulai koyak. Orang yang bergantung pada firman Tuhan dapat mengalami mukjizat seperti ini. Sebaliknya, orang yang mengingkari firman-Nya tidak akan mendapat kerajaan syurga dan akan selalu diletakkan dalam keadaan yang menyakitkan dan menyusahkan. Ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jalan mereka mulai koyak. Ayat 7 berkata, "Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam." Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, kerana aku ni seorang berdosa." Petrus tidak dapat menangkap ikan sepanjang malam, tetapi apabila dia tiba-tiba menangkap sejumlah besar ikan, dia segera tahu bahawa hal ini dijadikan oleh suatu kekuatan yang luar biasa. Lalu dia akui, "Aku ni seorang pendosa. Bagaimana yang kudus boleh mendekati pendosa ini? Tolong, pergilah daripadaku." Kalian semua,
Orang yang hidup bergantung pada firman selalu dapat mengalami kegembiraan ini seperti Petrus. Sebab itulah orang yang telah menyedari sesuatu berusaha untuk hidup menurut firman Tuhan, bukan? Bukan hanya terjadi pada Petrus. Di dalam buku Yohanes bab 2 juga, Tuhan memberitahu kita tentang kekuatan firman-Nya yang dapat kita alami dalam kehidupan seharian kita. Marilah melihat bab 2 ayat 1. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mahu apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu. Dan dia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu, ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Kekuatan firman Tuhan. Para pelayan mengisi tempayan hanya dengan air. Tetapi pemimpin pesta terkejut setelah merasanya kerana air itu telah menjadi air anggur yang terbaik. Tuhan dapat melakukan apa-apa sahaja jika Dia inginkan. Kita mungkin berfikir, jika Tuhan membinasakan semua orang jahat sekaligus dan memilih hanya orang benar, lalu membawa mereka ke syurga, semuanya dapat diselesaikan dalam sehari. Namun, mengapa Dia tidak melakukan demikian? Buku Kejadian bab 22 ayat 1. Setelah semuanya itu, Tuhan mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Dalam keadaan harus mengorbankan anaknya pun, Abraham selalu mengingat kekuatan firman Tuhan. Jika Tuhan meminta untuk mengorbankan anakku Ishak, pasti ada kehendak mendalam yang sesuai dengan itu. Kerana Dia telah berjanji untuk menjadikan keturunanku sebanyak bintang di langit. Apabila Dia membawa anaknya ke Gunung Moria dan hampir mempersembahkannya sebagai korban bakaran, Tuhan melihat iman Abraham. Iman bukan hanya mengatakan dengan mulut dan bibir, "Saya mengasihimu." Apabila Abraham cuba melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, walaupun ia kelihatan mustahil, Tuhan mengesalkan hati dia. Kemudian, dia bahkan diberikan gelaran yang hebat, nenek moyang iman. Kalian semua, orang yang bergantung pada firman Tuhan, selalu mendapat mukjizat dan berkat yang menakjubkan ini. Firman Tuhan memiliki kekuatan untuk menciptakan semua jalan yang menakjubkan, agar melaluinya, orang mati dapat dibangkitkan. Para pendosa yang tidak dapat diampunkan selama-lamanya dapat memperoleh pengampunan dosa. Serta orang yang ditakdirkan mati dapat kembali ke syurga. Apabila kita mengingatnya, kita semua akan dapat menjalani kehidupan yang begitu baik, seperti Abraham, Petrus, dan semua nenek moyang iman. Marilah melihat buku Kejadian bab 6. Bab 6 ayat 13. Berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, "Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batera dari kayu gofil. Batera itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pakar dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada batera itu." Tuhan memberikan perintah ini kepada Nuh.
Ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Dalam zaman apapun, orang yang bergantung pada firman Tuhan selalu mengalami mukjizat yang menakjubkan. Abraham juga mengalami mukjizat yang menakjubkan dan hebat di Gunung Moria. Jadi, Gunung Moria itu akhirnya menjadi tapak bait suci Yerusalem, bukan? Tempat Abraham diperintahkan untuk mengorbankan Ishak menjadi tempat yang menyembelih domba dan mempersembahkan korban bakaran setiap hari menurut waktu doa. Di sana, kota Yerusalem dibina sebagai tempat untuk menyembah Tuhan. Walaupun nampaknya Tuhan memerintahkan Abraham tanpa sebab, ada tujuan dan kehendak di dalamnya. Tuhan meletakkan makna ramalan dalam kehidupan nenek moyang iman pada zaman perjanjian lama. Bukankah Tuhan menunjukkan sebagai ramalan melalui pengorbanan domba, kambing dan binatang-binatang lain selama 1,500 tahun sehingga dia datang ke bumi ini? Tuhan menunjukkan terlebih dahulu sebagai bayangan bahawa Yesus Kristus, iaitu anak yang tunggal, akan dikorbankan dan mati di atas salib. Kita mesti bergantung pada firman Tuhan dan tidak harus melupakan betapa kuatnya kekuatan firman Tuhan. Kita harus ingat bahawa jika kita mengikuti firman-Nya, kita dapat melihat mukjizat dan mengambil bahagian dalam takdir Tuhan yang menakjubkan dan tidak kelihatan. Marilah melihat Yeremia bab 21 ayat 8. Tetapi kepada bangsa ini haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya, aku menghadapkan kepada kamu jalan kehidupan dan jalan kematian. Selalu ada jalan kehidupan dan jalan kematian di hadapan kita. Jalan yang sebelah kanan kelihatan jalan kehidupan. Jalan sebelah kiri kelihatan seperti jalan kematian. Namun, fikiran Tuhan bukan fikiran kita. Sebab itulah kita semua harus mengikuti bimbingan Tuhan, yaitu sumber kehidupan hingga akhir, bukan? Di atas segalanya, kita mesti dapat mengakui kekuatan firman Tuhan. Marilah melihat ajaran Tuhan di dalam buku Yesaya, bab 55 ayat 8. Sebab pemikiranku bukanlah pemikiranmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, firman Tuhan. Seperti langit lebih tinggi dari bumi, demikianlah jalanku lebih tinggi daripada jalanmu, dan pemikiranku daripada pemikiranmu. Sebab, seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak pernah kembali ke sana, tetapi mengairi bumi dan membuatnya tumbuh dan bertunas, menghasilkan benih bagi penabur, dan roti bagi orang yang makan. Demikianlah juga firmanku yang keluar dari mulutku. Itu tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan apa yang aku maksudkan dan akan berhasil dalam apa yang ku perintahkan kepadanya. Tuhan berkata, seperti langit lebih tinggi dari bumi, demikianlah pemikiranku daripada pemikiranmu. Lihatlah bintang-bintang yang tersebar di langit malam. Bumi ini sangat kecil, sehingga kewujudannya tidak didedahkan. Dari sudut pandangan Tuhan, bumi ini sangat kecil dan tidak penting. Tetapi kita melihatnya sebagai apa yang sangat besar. Jadi, kita harus bergantung pada apa? Bergantung pada firman Tuhan. Pada pemikiran kita, ini nampaknya lebih baik. Tetapi jika pemikiran Tuhan sama sekali berbeza, kita harus mengikuti pemikiran Tuhan. Kalau begitu, mengapa Tuhan tidak menggunakan kekuatannya yang maha kuasa? Marilah kita ketahui apakah kehendak Tuhan melalui buku Ulangan bab 8. Bab 8 ayat 1. Segenap perintah yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Bukankah ini maksudnya kita mesti hidup bergantung pada firman Tuhan? Ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan, Tuhanmu, di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencubai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak.
Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu untuk membuat engkau mengerti bahawa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahawa Tuhan, Tuhanmu, mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan, Tuhanmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan, Tuhanmu, membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan tak akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan, Tuhanmu, kerana negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan, Tuhanmu, dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini. Dikatakan bahawa ada sebab Tuhan tidak memberikan orang Israel jalan yang selesa dan mudah untuk memasuki tanah Kanaan ketika mereka tinggal di padang gurun. Kadang-kadang Tuhan merendahkan hati mereka, kadang-kadang membiarkan mereka lapar dan juga memberikan mereka mana yang tidak pernah lihat sebelumnya. Dalam cara ini, Tuhan mencubai mereka untuk mengetahui sama ada mereka percaya kepadanya atau tidak. Seperti ini, orang yang tiada iman terhadap Tuhan tidak boleh memasuki kerajaan syurga. Di padang gurun, orang yang tidak beriman ditapis keluar, memandangkan mereka tidak memiliki iman. Jika permintaan atau kesulitan mereka tidak diselesaikan, mereka tidak mentaati Tuhan. Walaupun mereka mengaku mempercayai Tuhan, mereka menganggap Dia sebagai alat untuk mempermudahkan kehidupan mereka. Hari ini, kita harus memahatkan soalan ini dalam hati kita. Mengapakah Tuhan melakukan ini kepada orang Israel? Anda mengenal Lazarus yang muncul dalam buku Yohanes bab 11, bukan? Bukankah orang yang telah mati bangkit dan keluar hidup-hidup? Saudari Lazarus, yaitu Martha, berkata, Tuhan, dia sudah berbau sebab sudah 4 hari dia mati. Jangan terlalu risau tentang kami. Yesus menjawab, orang hidup yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah kamu? Ya, Tuhan, saya percaya. Walaupun percaya, saya tidak pernah melihat orang yang telah mati bangkit. Lalu, Yesus menunjukkan mukjizat ini. Dia berseru, Lazarus, bangkit dan keluar. Lazarus keluar dengan seluruh badannya yang dibalut kain kafan. Mengapakah Tuhan melakukannya hanya kepada Lazarus? Mengapakah Dia menyembuhkan hanya beberapa pesakit sahaja? Tuhan tidak mahu orang percaya kepada Dia hanya kerana mukjizat seperti itu. Kadang-kadang, Tuhan merendahkan kita, membiarkan lapar, meletakkan kita dalam keadaan yang baik, ataupun meletakkan kita dalam keadaan yang kurang baik. Tuhan sedang mencari dan memilih orang yang tidak akan kehilangan iman terhadapnya hingga akhir. Kita pendosa dari syurga. Setelah datang ke bumi ini, pendosa tidak boleh memanfaatkan Tuhan. Kita tidak harus berfikir, saya mencari Tuhan untuk disembuhkan. Jika pendosa hanya dibiarkan sahaja, akan dihantar ke neraka abadi. Tuhan datang ke bumi ini untuk pendosa syurgawi yang layak menerima hukuman seperti itu. Dan sekali lagi, memberikan mereka rahmat keselamatan yang menakjubkan. Tuhan mengampuni semua dosa yang telah lakukan dahulu. Siapakah yang dibenarkan untuk kembali ke tanah air syurgawi? Orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau begitu, apakah itu iman? Untuk mengesahkan ini, Tuhan membiarkan banyak situasi yang berbeza berlaku di sekitar kita setiap hari. Dalam keadaan itu, Tuhan menentukan sama ada kita beriman kepadanya atau tidak.
Bagaimana Salomo membezakan antara ibu sebenar dengan ibu palsu pada masa yang dia ada ujian DNA? Dia membezakan melalui kasih semula jadi yang harus dimiliki oleh ibu sejati terhadap anaknya. Tuhan sedang membezakan antara orang yang mempercayainya dengan yang tidak. Dengan mulut dan bibir memanggil Tuhan, Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan. Percaya. Namun, apabila mereka diletakkan dalam situasi yang susah, bahkan orang Israel yang mempercayai Tuhan dan mengaku sebagai umatnya pun melakukan apa terhadapnya, mereka berpaling daripada Tuhan dan mengkhianati Dia. Bukankah lebih baik ketika kita berada di tanah Mesir, kamu membawa kami ke padang gurun ini untuk membunuh kami dengan kelaparan? Mendengar rungutan mereka, Tuhan berasa sakit hati. Dia menapis keluar mereka sekali lagi. Apabila gandum dan sekam dicampurkan, kita tidak dapat membezakannya. Namun, ketika angin bertiup, semua sekam ditiup angin. Gandum tetap ada di sana. Dikatakan bahawa Tuhan mencubai kita untuk mengetahuinya. Marilah melihat ayat 2 sekali lagi. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan, Tuhanmu, di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencubai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Tuhan mencubai untuk mengetahui sama ada mereka berpegang pada firman-Nya atau tidak, dan sama ada mereka percaya kepada Dia atau tidak. Demi mengajar umat Israel tentang kebenaran hari Sabat, Tuhan memberikan mereka mana setiap hari selama 5 hari, lalu memberikannya 2 kali ganda lebih banyak pada hari ke-6, iaitu sehari sebelum hari Sabat. Pada hari ke-7, iaitu hari Sabat, Dia tidak memberikan apapun. Tuhan menjadikan semua sistem yang membolehkan mematuhi firman-Nya dalam kehidupan harian, agar mereka tidak akan melupakan ketetapan, peraturan dan hukumnya, bahkan setelah memasuki tanah Kanaan pun. Tuhan mendidik mereka semua di padang gurun, bukan? Tuhan dapat melakukan semuanya. Walaupun orang Israel tidak mengelilingi kota Yeriko 7 kali, Tuhan dapat menghancurkannya. Tuhan dapat membelah Laut Merah tanpa tongkat. Juga, Tuhan dapat menghancurkan semua perkara yang menyusahkan di sekeliling kita, bahkan dalam sesaat pun. Tetapi Dia tidak berbuat demikian, kerana Dia mahu kita selalu mencari Dia dan berdoa kepada-Nya. Dia mahu akhirnya menjadikan kita imamat diraja ketika kita kembali ke syurga. Inilah kehendak Tuhan yang hebat. Dalam pelbagai situasi yang berlaku di dunia ini, orang yang tidak percaya kepada Tuhan tidak akan dapat memasuki kerajaan syurga. Marilah melihat buku Ibrani bab 3 ayat 7. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Memandangkan Kanaan melambangkan kerajaan syurga, orang yang tidak taat kerana hati mereka sesat tidak dapat memasuki syurga. Ayat 12. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh kerana ia murtad dari Tuhan yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya kerana tipu daya dosa. Kerana kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Tuhan, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahawa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahawa mereka tidak dapat masuk. Mengapa? Oleh kerana ketidakpercayaan mereka, ketidaktaatan mereka.
menjadi tanda yang menyatakan bahawa mereka tidak percaya dengan hati. Bab 3 ayat 18 berkata, dan siapakah yang telah ia sumpahi bahawa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahawa mereka tidak dapat masuk oleh kerana ketidakpercayaan mereka. Kalian semua, dalam kehidupan harian kita, Tuhan yang Maha Kuasa sentiasa menapis dan membezakan antara kebenaran dengan kepalsuan. Janganlah hanya melihat setiap situasi yang berlaku di sekeliling kita, tetapi marilah bertanya kepada diri sendiri, bagaimana saya dapat mentaati kehendak Tuhan dan bergantung pada firman-Nya dalam situasi ini? Kalian semua, kita mesti selalu mengakui Tuhan. Kita juga harus bersyukur dalam segala keadaan sepanjang baki hidup kita. Marilah mengenali Tuhan dengan lebih tepat dan mengambil bahagian dengan lebih banyak dalam takdirnya yang dipimpin oleh Bapa dan Ibu. Dengan meminta agar anda dan saya akan menghormati Tuhan dan diberkati setiap hari, saya tamatkan khutbah. Sekian, terima kasih.